Center dah, tengah. Center. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ini. Solat qiyam berjemaah bersama Ustaz Fadil tadi. Wallahil hamd. Kita akan sambung insya-Allah pengajian kita berkenaan kitab Fusul fi Usul Tafsir. Beberapa fasal dalam usul tafsir yang mana kita kali terakhir bincangkan, kita sedang bincangkan berkenaan dengan ikhtilaf tanawwu' dan ikhtilaf tadad. So balik pada asal bila kita bincangkan itu, tafsiran, bila kita sebut tafsiran di kalangan salafus soleh, terutama sahabat dan tabi'in, bila kesepakatan berlaku pada tafsiran mereka, kita patut terima dan bukan kita tolak ataupun kita bahaskan. Jadi sebenarnya ni ada sikit ulasan lah. Kita dengar baru ni kes kunut lah, kes apa lagi? Kes talqin. Okey. Dia apa garis panduan khilaf dengan bid'ah? Ini kena jaga-jaga sikit. Sebab saya tengok ada yang kadang-kadang belajar fiqh, baru belajar sikit-sikit kitab. Betul, dia tak salah dia nak nukilkan pendapat Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Shalih Fauzan untuk kata ini bid'ah atau ini sunnah, tak ada hal. Tapi dia kena faham betul-betul khilaf tu apa, bid'ah tu apa. Dan kenapa sesuatu benda bila kadang-kadang kita sebut dia khilaf dan kita kata tak kisah siapa nak buat. Dan ada kali kita kata ni bid'ah. Ini tak boleh buat, siapa buat. Dia garis panduan dia satu sebenarnya, adalah siapa yang terlibat dalam perkara tersebut. Kalau percanggahan tu berlaku di sisi para sahabat Nabi SAW, mana sahabat Nabi ada dalam tu. Sebab tu macam kes talqin atas kubur. Walaupun kita panggil apa, yang kuatnya kita buat. Tapi kenapa hatta Ibn Taymiyah sendiri rahimahullah kata pendapat paling sederhana adalah dia harus. Sebab bila para sahabat Nabi terlibat, mungkin ijtihad sahabat Nabi itu tidak tepat. Tetapi bila para sahabat Nabi ada dalam perkara tersebut, kita kata benda tu khilaf. Kalau anda kata benda tu para sahabat Nabi sepakat tak ada, datang ulama tanah Melayu kata okey, maka itu bid'ah. Simple je sebenarnya. Macam tu masalah kes apa? Bismillah dengan Allah barik lana fi razaqtana wa qina adzabannar tu kan. Okey, kenapa benda tu yang kita kata bismillah tu yang sunnah? Masalah yang bila perbuatan tabi'in tu apa? Bila anak kepada Asma lah kan, Urwah bin Zubair, dia tabi'in. Dia bila benda tu perbuatan dia sendiri ataupun doa dia takkan setara dengan doa Nabi ataupun perbuatan Nabi SAW. Dan orang tu tak boleh kata macam ini pun sunnah juga. Dia kena bezakan situ. So Urwah bin Zubair kan punya anak itu, Urwah bin Zubair punya anak dia punya anak Urwah bin Zubair Hisham bin Urwah bin Zubair. Jadi dia punya anak yang buat benda berkenaan, anak Urwah kan, Urwah bin Zubair, dia tabi'in. Dia memang betul dia disi rujukan, tapi masalahnya dalam kes masalah amalan peribadi dia tak boleh dijadikan sebagai setaraf dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pelik, benda ni dah lama tenggelam. Ramadan dia timbul balik. 2-3 tahun lepas dah timbul tajuk ni. Lepas tu hilang kejap. Datang Ramadan
pusing balik. Kenapa tu? Nasihat saya kepada sesiapa yang belajar sunnah ni, belajar sikit beradab kan. Jangan terus kita panggil apa, bila para ulama dah katakan tentang suatu perkara benda berkenaan yang sunnahnya adalah bismillah saja, dia ada sebab. Sebab kadang kita kata Urwah bin Zubair punya perbuatan, kita kata boleh jadi ikutan ataupun jadi sunnah baru, galakkan, dan perbuatan orang lain nanti pun ada yang kita akan sunnahkan juga. Ni perbuatan peribadi perbuatan peribadi yang kita tak boleh angkat dia setara dengan ajaran Nabi SAW. Sebab tu ajaran Nabi tu lebih betul. Macam doa nak tidur yang Nabi punya ada. Lepas tu kita dengar tabi'in ni pun ada, tabi'in ni pun ada. Takkan kita nak amalkan semua yang tu. Mesti kita kedepankan Nabi punya ke atas mereka. Ni pelik pasal ni tajuk asal berkaitan dengan tajuk kita lah. Tafsir kan. Bila kita kata bila datang tafsiran tersebut daripada sahabat dan ijma' mereka di atasnya, ataupun tabi'in ijma' di atasnya, maka kita kena terima. Tak boleh kita bantah. Cuma bila timbul masalah bila mereka bercanggahan. Dan kat sini perbincangan dia adalah kenapa ada percanggahan? Kenapa ada percanggahan? So kita tahu bahawa manhaj mereka satu. Kenapa mereka bercanggah? Dekat sini yang kita bincangkan sebenarnya pertama sekali, tajuk dia adalah kita bukannya mengiyakan percanggahan tu secara total. Bahkan macam disebut Imam Syatibi, bila ada pendapat-pendapat yang bercanggahan macam ni, dia kata ada dua. Pertama, benda tu sebenarnya tak betul, tak ada percanggahan langsung, bahkan pendapat yang nukilkan tu salah, menyalahi dengan usul syariah. Atau kedua, disangka ia percanggahan tapi bukan percanggahan. Ini yang kita bincangkan berkenaan dengan ikhtilaf dalam tafsir. Ada tanawuk dengan tadad. Tanawuk maksudnya kepelbagaian, dan kita ambil itu bentuk yang pertama, yang mana kita kata dalam ikhtilaf tanawuk ni, dia ada macam diterangkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, ada 4 bentuk. 4 bentuk. Syatibi tunjukkan 3 daripadanya dengan contoh. Yang pertama kita ambil, yang kita dah ambil adalah menggambarkan setiap seorang di kalangan al-tafsir tadi mengenai makna yang dikehendaki dengan gambaran bukan gambaran teman dia. Maksudnya orang ni kata kalimah lain apa yang dicakap. Okey, tapi dia kata menunjukkan, namun menunjukkan kepada makna yang pada satu nama yang bukan makna satu lagi. Memang lain. Macam tadi kita sebutkan Islam, kebenaran, Nabi, sahabat, benda tu adalah berbeza. Tapi sebenarnya dia tunjuk untuk satu, siratul mustaqim. As-siratul mustaqim. So kalimah berlainan tapi maksud dia satu. Dan bila kita tengok penggabungan tadi, dia tak ada masalah. Ma'tihad di musamma. Bersatu pada penamaan. Itu bentuk pertama kita dah ambil, alhamdulillah. Kita ambil tentang bentuk yang pertama tu. Cuma Syekh Musa At-Tayyib dia tambah lagi. Dia tambah kat situ juga, dia kata sebenarnya kadang-kadang ada juga perluasan sebutan salafus soleh tu tadi. Bila tafsiran tu dia bukannya dia tumpu pada makna kalimah itu saja. Bahkan dia bandingkan dengan ayat lain yang disebut dalam ayat lain sifat tertentu pada ayat yang sedang ditafsirkan. Macam ada tu ayat tentang surat Tur, yauma tamurus sama'u maura. Maur tu maksud dia bergoncang. Tapi bila tafsiran kita dengar, ada yang kata maksud dia pecah, ada yang maksud dia kata bergulung. Semua sekali itu sebenarnya adalah kadang-kadang tafsiran yang diorang faham daripada ayat yang lain. Kadang goncang saja, apa jadi? Kan kita kata apa? Hukum gantung sampai mati. Kalau sebut gantung saja, ayat tu berhenti tu, orang kena gantung tak mati boleh lepas. Sebab tu hukuman disebut gantung sampai mati. So bila sebut, kalau anda kata ayat ni diterangkan bergoncang, betul jadi apa? Sebab tu diorang datangkan daripada ayat lain tentang sifat tersebut. Demikian juga kalimah wakasan dihaqa. Surah An-Naba 34. Yang maksud asal dia penuh kan. Tapi bila tengok tafsiran ada kata berterusan. Dihaqa tu gelas tu air tak putus-putus. Kan? Ada yang kata suci atau hening. Tapi maksud tadi kita kata daripada situ difahami adalah sebab diorang tengok pada ayat yang lain. Pengertian bagi minuman ahli syurga tadi, contoh yang paling ini dalam surah dalam surah Al-Insan. Dia datang dengan gambaran yang berbeza-beza. Gambaran berkenaan dengan rasa dia, berkenaan warna dia, berkenaan dengan keadaan dia sentiasa penuh. Nak je penuh. Macam kita kat sini minum habis, kena buat isyarat lah, jinjing mata, orang ambil. Tak, ada lagi. Contohnya kita jinjing mata, dia nampak air hilang. Kalau ahli syurga tak payah kan? Ainan yufajirun hatafjira. Mata air yang mereka pancarkan memancar-mancar. Diorang hulur je kat sini, air tu masuk. Hulur je kat sini, air tu masuk.
Jadi kat sini yang dia kata mutatabi'ah mutataliyah tadi. Mana tak berhenti. Tak pernah berhenti. Kan? Jadi maksud dia itu yang macam kata Syekh Muhammad Tayyar, tafsiran tadi bukan percanggahan pada ahli tafsir tadi sebab diorang faham daripada ayat-ayat lain maksud benda yang sama. Cuma sifat berbeza lah. Kan sifat air syurga tadi sentiasa penuh. Kemudian sentiasa penuh tadi maksud dia silih berganti diisi. Kemudian isi kandungan dia, warna dia hening, bersih, suci, indah. Itu maksud dia yang difahamkan dekat situ. Yang tanya kenapa hilang. Dia kadang pelik. Dia apa cucuk projektor lah benda dia jadi sini. Ini buka alik. Okey. Okay, hari ni kita masuk pada bentuk kedua. Daripada 4 bentuk yang Ibn Taymiyah letakkan, kita dah ambil yang pertama. Ini setiap ahli tafsir menggambarkan dengan kalimah yang berbeza, yang berlainan daripada apa teman dia cakap, dan maksud dia pun maksud yang berlainan, kalimah yang berlainan. Tapi bila kita gabungkan kepada maksud ayat tersebut atau kalimah berkenaan, dia jadi satu. Macam kes paling simple, Siratal Mustaqim tu kan. Itu contoh paling mudah untuk kita faham. Okey, itu bentuk pertama. Bentuk kedua adalah ana usani qala Syekh Islam ini Ibnu Taimiyah rahimahullah an yadhkura kullu mufassirin min al-ismi al-'ami ba'du anwa'ihi ala sabilil misal. Itu menyebut setiap ahli tafsir akan menyebut daripada nama yang umum tu, kalimah umum yang datang dalam Al-Quran atau dalam Quran ni tentang satu-satu benda, datang kalimah umum. Okay? Dia sebutkan ba'da anwa'ihi, sebahagian jenis-jenisnya. Apa jenis benda tersebut disebutkan sebagai contoh. Okey. Ala sabil misal sebagai contoh. Jadi diterangkan. Okey, itu Ibn Taymiyah punya penjelasan. Sekarang Syatibi pula, Imam Syatibi pula punya kata-kata. Okey. Wa qala Syatibi, kata Imam Syatibi menerangkan maksud tu. Okey, walaupun mereka Syatibi awal lagi, Ibn Taymiyah datang kemudian Okey, apa dia kata? Ayyadhkura fi tafsiri anin nabi fi dhalika syai'un. Bahawa disebut daripada pentafsiran, tafsir daripada Nabi SAW, daripada Nabi SAW, sesuatu daripada itu, sesuatu daripada nama yang disebutkan daripada Nabi SAW, daripada apa tafsiran Nabi. Aw an ahadin min ashabihi, ataupun daripada siapa di kalangan para sahabat baginda. Aw ghairihim, atau selain mereka. Wa yakunu dzalikal manqul ba'du ma yashmuluhu lafz. Al-lafzu. Okay, dan menjadilah yang dinukilkan daripada Nabi atau daripada sahabat atau dari tabi'in atau siapa saja, dia sebenarnya sebahagian apa dirangkumi oleh lafaz. Lafaz yang Quran tu datang, apa Nabi sebut tu datang macam maksud daripada ini. Yang sahabat sebut pun maksud daripada apa yang Quran sebut. Atau ini datang pun semua sebahagian maksud dia. Diterangkan contoh pun nampak. Okay. Thumma yuzkaru an dhalika yadhkuru an dhalika al-qailu asya'a ukhar. Kemudian menyebut daripada itu, daripada yang banyak-banyak benda yang dipilih tadi daripada Nabi, daripada para sahabat, menyebut suara yang berkata tadi benda-benda yang lain. Benda-benda yang lain mimma yashmuluhu lafzu aidha, daripada apa yang dirangkumi lafaz tu juga. Mungkin Nabi tak sebut, sahabat tak sebut, tapi maksud lafaz tadi memang kena dengan apa yang diorang bagikan contoh. Fa yanasuhuma al-mufassirun ala nasihima, lalu akan menaskan, menyatakan ahli tafsir dia tekskan di atas kedua-duanya. Yang Nabi sebut pun dia sebut, yang orang sebut pun dia sebut. Dia kata berkata Az-Zajjaj, berkatalah sekian, sebut nama. Nabi punya dah ada dah, tapi diorang bawa juga yang lain-lain. Ini contoh. Fa yudhannu annahu khilafun, lalu disangka ia adalah khilaf. Orang sangka ia adalah khilaf. Sedangkan yang dinukil Nabi itu sebahagian maksud daripada lafaz yang datang dari Quran. Bila kita tengok, bila kita baca dekat sini, dia jadi untuk kita pun ada juga. Untuk zaman sebelum ni pun ada juga. Maksud benda yang daripada lafaz yang umum tadi. Okay, contoh, dia kata, misaluhu, firman contoh dia, sebagai contoh dia, okay, sebagai contoh dia adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dan surah At-Takatsur, surah At-Takatsur ayat yang ke-8. Allah katakan, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Akan ditanya, okay, kamu akan ditanya pada hari berkenaan mengenai nikmat-nikmat, kenikmatan. So apakah nikmat yang akan ditanya tu? Okey, pertama dia kata qila fin na'imi
aqwalun, dikatakan mengenai naim yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala ke atas kita ni, beberapa pendapat. Minha, antaranya al-amnu. Kak Amno. Amnu apa hal? Apa kaitan Amnu dengan kita? Sudah. Ada orang kita Amnu. Mana ada Amnu dalam Quran? Baik. Minha al-amnu, maksud dia keamanan. Wasihatu, kesihatan. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Nampak tak banyak benda tu? Okey. Tapi kalau kita sebut yang makan minum tu, sebenarnya Nabi pernah sebut benda ni. Dalam satu hari, kalau kita buka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kisah mana Abu Bakar keluar dari rumah, Umar keluar dari rumah. Kemudian dia lapar sangat. Dia tengok Abu Bakar ada. Kemudian tengok Abu Bakar ada, dia pun kan tanya, kenapa kau keluar? Aku lapar. Umar kata, aku pun demi Allah lapar. Tuan pun jumpa dia jalan, jumpa Rasulullah. Kenapa? Rasulullah kau keluar. Aku lapar. Semua lapar. Tiga-tiga lapar. Kemudian Nabi kata, mari kita pergi ke rumah sahabat kita orang Ansar ni. Dia mau pergi rumah Ansar tersebut. Ansar berkenaan tak ada. Dia keluar dari kebun dia. Lepas tu isteri kata tu apa, si fulan keluar pergi ambil buah. So dia pun tunggu orang tu datang balik dia ambil tamar, dia basuh-basuh bagi Nabi makan. Kemudian dia sembelih kambing, dia bagi Nabi makan. Dia sembelih, dia siapkan hidangan. Sampai hari tu Nabi SAW dengan Abu Bakar dan Umar kenyang. Kemudian Nabi lepas kenyang tu Nabi kata, ini adalah apa yang Allah akan tanya di hari akhirat nanti. So jadi, okay, ada tafsiran Nabi tak? Ada, tapi masalahnya dalam konteks ni yang Nabi sebut ni sebahagian saja daripada maksud keseluruhan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kesihatan juga adalah nikmat. Keamanan adalah nikmat. Keamanan adalah nikmat. Jadi bila musuh tak berani nak sentuh kita, ya, nikmatlah. Sebab kegerunan musuh untuk mencuit orang Islam ni sebenarnya Allah Ta'ala yang berikan. Sebab tu kan antara benda yang Nabi sebut dicambut pada hari pada sebelum pada akhir zaman ni kan, kegerunan musuh terhadap kamu. Kan Nabi kata kamu macam buih kan. Yushiku antada'an lakumul umamu, hampir-hampir menyerbu pada kamu seluruh umat. Kama ta'da'an akalatu ala qas'atiha, sebagai menyerbunya orang yang lapar kepada hidangan mereka. Kan bila para sahabat tanya, adakah sedikitnya kami pada hari berkenaan? Dia kata, Rasulullah kata tidak, kamu banyak. Tapi antum ghusa ka usa isail, tapi kamu buih macam buih banjir. Kan? Tapi apa benda yang buih tadi? Nabi sebut, dia kata, lanzi annallahu min qulubi adwikum almahabata minkum. Allah akan cabut daripada hati musuh kamu kegerunan terhadap kamu. Maksudnya musuh gerun pada kita ni Allah Ta'ala yang campak kan. Kita je perasan nampak kita hebat tak angkat besi berat kan. Pergi angkat badan gitu kan. Kan? Tak. Gerun musuh pada kita bukan sebab itu. Kita ada semua benda, kalau orang menyampau, orang tak suka, orang tak takut juga. Sebenarnya macam bila di Palestin kan, anak orang Islam ni tengok orang tu apa, Israel datang kereta kebal, budak tu bawa batu. Dia tak lari pun tengok pucung kereta kebal depan dia. Dan kita nampak parang dah nyorok dah. Tak bayangkan. Jadi kegerunan tu adalah benda yang Allah Ta'ala tak boleh cabut daripada hati siapa saja. Jadi kita menang sebab itu ada kita dirasa gerun tadi, keamanan tu pun sebab Allah Ta'ala berikan. Sebab tu kadang benda yang bila orang tak faham. Dia kata macam mana kita kata hukum Islam ni boleh menjaga manusia. Sebenarnya kalau kita perhatikan di tanah Arab lah contohnya, Yaman ya, sebagai contoh Yaman senjata bebas. Di setiap rumah boleh dibenarkan ada sekurang-kurang 2 pucuk AK-47. Sebab diorang negara perang. Jadi bila musuh datang sebagainya, diorang sentiasa bersedia untuk perang. Jadi cuma masalah dia kan, rompakan bersenjata tak ada. Awak boleh keluar dari bank, pegang duit macam tu, orang tak datang curi Kita kat sini duit cek tunaikan dapat cash 5,000 pun gelupur. Ketakutan macam ni nanti orang kerompak. Sana kita orang bawa duit dolar tebal-tebal tu. Tak kisah bilang depan bank, tak siapa curi Nak ceritakan bila dilaksanakan hukum Allah Ta'ala tu, kegerunan tu ada. Sebab tu jenayah di Amerika Syarikat, New York bukan seluruh Amerika Syarikat, New York 1 jam bersamaan Saudi 1 tahun. Jenayah setahun 1 jam di New York bersamaan Saudi setahun. Ini semua campur apa jenayah.
Macam bila orang kata macam apa negara barat contohnya kan. Diorang sebut berkenaan dengan masalah keselamatan wanita. Negara diorang tak boleh selamatkan. Perempuan setiap 16 saat dicabul. India contohnya kan. Setiap 1 jam 4 orang perempuan dirogol. Tapi diorang datang sini apa? Ini tanya soalan. Diorang sibuk suruh perempuan Islam tanggal tudung. Negara diorang tak settle lagi. Amerika Syarikat sampai sekarang tak boleh samakan gaji perempuan dengan lelaki. Perempuan keluar universiti, dapat sijil sama dengan seorang lelaki, ambil satu jawatan kerajaan, yang lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang. Sampai sekarang Kennedy tantangan tak boleh selesai. Sampai sekarang Obama tantangan tak boleh selesai. Gaji perempuan kurang dengan gaji lelaki. Ada pembezaan jantina. Kenapa geng-geng diorang datang Malaysia sibuk bab tudung? Sistem kufur, pergi sana lah. Kan lawyer sistem kufur kan, pergi sana, pergi buat kerja. Kalau betul awak mempertahankan hak wanita, bohong je. Ini semuanya perosak agama sebenarnya. Simple sebenarnya, tajuk nak faham. Jadi memang bila Allah Ta'ala jadikan, bila kita laksanakan hukum dia secara automatik, kita ambil asbab. Kena faham asbab kita ambil. Keselamatan dari Allah Ta'ala lah pula. Itu janji Allah Ta'ala. Ambil asbab. Kita bertakwa, Allah Ta'ala ajar kita bertakwa, Allah Ta'ala lindung kita. Ini kita buat awal lagi untuk ikut perintah Allah Ta'ala, kemudian kita harapkan result. Nakkan keamanan. Takkan jadilah. Itu konsep dia. Soalan kulihal, daripada hadis Nabi itu kita dengar Nabi sebut tentang makan minum hari tersebut. Ini antara nikmat Allah Ta'ala akan tanya nanti. Nabi kata, hadis tu saya rasa Muslim kot. Ya. Betul. Sahih Muslim 2038 hadis. Sahih Muslim 2038. Nabi kata walladhi nafsi biyadih. Demi Tuhan yang nyawaku di tangannya. Kata latus alun an hadan naim yaumal qiyamati. Kamu akan ditanya tentang nikmat ni hari kiamat nanti. Nikmat apa? Nikmat makan minum. Hari tu Nabi dapat makan kenyang. Abu Bakar, Nabi dengan Umar. Makan kenyang. Sahabat tu jamu. Setakat buah, sembelih kambing dan sebagainya. Jadi dekat sini kalau kan tafsiran Nabi ada. Kemudian soalan, bila masuk macam tafsiran keamanan, kesihatan, Nabi tak sebut dah tu. Tapi masuk sekali. Macam mana? Demikian juga wakilah dikatakan takhfifus syara'i. Peringanan syariat. Daripada berat, daripada 50 kali solat sehari semalam kepada 5 saja. Faham tak? Daripada semua orang kena pergi perang, tapi separuh boleh datang duduk belajar agama. So maksudnya kalau kita perhatikan, ini peringanan syariat yang Allah Ta'ala letak kepada kita, tidak Allah Ta'ala rungkaikan kan. Ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Tidak Allah Ta'ala jadikan untuk kamu lah agama sebarang kesempitan. So kalau kita perhati kat situ, ini pun nikmat juga kan. Wakilah dikatakan pula al-idraku bihawasil sam'i wal basari. Pengetahuan atau capaian dengan panca indera, pendengaran dan penglihatan. So latus alun nayaum idzin anin naim, itu pula ada. Kalau kita reference ada, baliklah kepada ayat surah Al-Isra 26. Kau tak kata apa? Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Yang kamu ikuti apa kamu tak ada ilmu mengenainya. Innas sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati atau akal tu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu mengenainya akan kenalah. Nampak tak ada relate dia dengan ayat ni. Itu nikmat yang akan ditanya. So secara tak langsung kat sini kita faham. Mungkin orang kata, A kata nikmat makan, B kata nikmat sekian, C kata nikmat ini, D kata sekian-sekian. Last sekali bila kita faham balik apa yang disebut oleh ahli tafsir tadi, hatta daripada Nabi sendiri SAW, adalah satu bahagian daripada keseluruhan naim yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Sebab bagi orang yang dah kenyang tiap-tiap hari, tak pernah lapar, kenikmatan dia Allah tak nak bagi benda lain lah pula. Dan setiap manusia ada nikmat yang berbeza. Faham tak? Untuk orang yang lapar, nikmat dia adalah makan. Untuk orang kenyang, nikmat dia adalah nikmat dia sihat. Kan? Ataupun rasa senang hati.
Jadi semua orang akan ada nikmat yang berbeza. Sebab tu Allah Ta'ala kata la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im ni dia umum. Dia lafaz umum yang di bawahnya ada contoh-contoh yang banyak. Ini yang dikata oleh Ibn Taymiyah tadi. Dia kata apa? Dia kata bahawa menyebut dia kata an yadhkura kullu mufassirin, menyebut setiap ahli tafsir minal ismil am, daripada nama yang umum. Yang ini naim, ba'du anwa'i, dia orang sebut sebahagian bentuk-bentuk naim, nikmat tadi. Ala sabil misal, di atas jalan contoh. Bukan di atas jalan kata inilah yang masuk ke Quran, bukan yang lain. Nampak? Faham ke pening? Nampak macam slow je, kenyang. Kenyang tak ada bercakap apalah. Makan ikut sunnah dah kot. Buka puasa tadi ke lantak terus. Saya kena bau ni sekali lah. Ada sekali tu isteri saya kata makan dulu lah. Saya makan dulu. Lepas tu pergi mana sekejap. Saya kena jadi. Sekejap. Saya memang ngantuk gila solat dia tu. Saya tak ingat kat mana. Sekejap. Kenapa kata Rumah Sarah? Tak ingat. Jadi bila kita memang solat tu pasal kita makan terus kan. Kan kita berkali-kali disebutkan bila kita makan puasa ni, kita petang berpuasa tu badan kita glukos dah tak ada. Kita dah habis glukos. So badan kita ambil lemak tukar jadi gula. Hantar ke hati, dia panggil proses tu, tukar jadi gula balik untuk kita pakai, lihat, dengar, cakap. Tapi dalam masa yang sama ini pakai energi. Ini pakai energi untuk tukar lemak jadi gula pakai energi. Bila kita bercakap, mendengar, melihat pakai energi lagi. Sekali petang tu kita makan lantak terus. Benda berat yang dia perlu hadam 2 jam. Macam ni kan air gula ni kan. Kalau kita kata kita makan tamar lain, tamar dia glukos. 60% tamar adalah glukos. Gula ringkas. Sangat tinggi glukos. Bukannya sukros. Kalau sukros macam ni adalah panggil apa? Gula kompleks. Awak makan sekarang, awak buka puasa pukul 10. Makan sekarang. Tapi benda tu dihadamkan untuk masuk dalam saluran darah perlu 2 jam. Paling kurang. Awak buka puasa 7.30. Awak buka puasa betul sebenarnya pukul 10. 10.30 malam. Lepas tu time tengah solat tu awak ngantuk. Macam kan tak boleh. Jadi macam tak pernah kan. Biasa kalau kita biasa okey je. Mungkin perut sendat juga. Kan lepas kita makan lepas maghrib tu berisi kat perut kita, tapi taklah ngantuk. Ini ngantuk betul. Jaga sikit. Ni puasa ikut sunnah. Patutnya awak tak ada masalah tadi. Pasal tamar tu punya gula digunakan untuk hadam makanan yang turun. So pukul sekarang ni dah masuk dah. Nak makan buka puasa tadi, sekarang masuk darah. Dia masuk dalam darah awak. Tapi tenaga digunakan untuk proses tadi daripada tamar tersebut. Bukan daripada lemak yang diambil daripada badan. Itu perbezaan sebenar yang sepatutnya berlaku lah. Jadi kita tak biasa buka puasa terus makan benda berat, sekali makan mamai terus. Puasa solat pun kita macam ini dah berapa rakaat ni. Masjid mana saya tak ingat. Masjid mana pun lupa. Baik. Okey, faham. Jadi maksud dia ini kadang-kadang disangka sebagai tafsir, sebagai apa? Khilaf, tapi bukan khilaf. Bukan khilaf. Bahkan lafaz itu berjanggahan tapi dia adalah tanawwu', menunjuk pada satu maksud yang sama. Okey. Wa masalahu asy-Syatibi bil manni, dan telah mencontohkan untuk bentuk kedua ni Imam Syatibi dengan al-man. Man ni apa yang diturunkan oleh Allah Taala untuk Bani Israel. Kalau kata wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, kami turun pada kamu al-manna wassalwa. 47 48 dah 47 48 47 surah 48 surah Al-Baqarah. 47 wa zallalna 'alaikumul ghamama wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Manna wassalwa ni berasal ketika mereka berada di padang pasir, diorang tak ada makanan, Allah akan turunkan untuk mereka manna dan salwa. Manna ni ni sekarang kita bincang. Tengok macam mana ahli tafsir keluarkan kalimah yang berbeza, bunyi dia atau penjelasan mereka, tapi sebenarnya maksud dia satu je sebenarnya. Okey, dia kata apa? Kama naqalu faqala, maka berkata Imam Syatibi, kama naqalu fil manni. Kan? Seperti mereka nukilkan daripada tentang man, al-man.
yang Allah turunkan, wa nazzalna 'alaikumul ghamam wa nazzalna wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Okey. Fil manni annahu khubzun riqaq. Ada kata ia roti yang nipis. Roti yang nipis. Waqila ada kata zanjabil. Tahu zanjabil? Halia. Zanjabil. Ni kalimah asal yang kita kata benda tanah Arab tak ada. Zanjabil asal kalimah Farsi. Dalam Quran kan digunakan kalimah tersebut. Dan surah Insan lah. Kan dalam surah Insan dia sebut berkenaan apa, wa mizajuhu zanjabila kan, campuran bagi air minuman mereka adalah halia. Memang kalau ikutkan benda ni pada tanah Arab nak tanam tak ada tempat lah, pasal dia perlukan air banyak. Halia ni perlukan cuaca macam cuaca kita, atau tempat yang macam apa kita panggil apa, mempunyai air yang banyak, boleh tanam halia. Tapi disebut kat sini diturun untuk mereka halia, sebut macam tu Baik. Ada kata qila zanjabil wa qila at-taranjabin. Taranjabin ni saya ingat, saya terjemahkan itu, nak tengok gambar, dia rupa macam apa kalimah tadi? Ketumbar. Ketumbar. Ni semua pendapat kata ni zanjabil ni kata sekian. Okey. So, untuk dia makan. Wakilah dikatakan pula syarabun mazajuhu bil ma'. Dia adalah minuman yang mereka campurkan dengan air. Fahadha kulluhu yashmuluhu lafzu. Ini adalah kesemuanya dirangkumi lafaz berkenaan. Lafaz man boleh masuk pada semua benda yang dikira makanan yang mereka perolehi, atau lebih tepat minuman lah, minuman yang mereka minum. Macam kalau contoh macam minuman tu, roti yang masam tu kan, campur dengan air untuk diminum bagi perisa, ataupun halia perisa, ataupun ketumbar perisa, ataupun dia kata minuman. Dia kalau ikutkan pada jumhur para ulama nyatakan ketika mana turun manna ni, dia turun macam cotton candy. Tahu macam gula kapas tu kan, jatuh kat pokok, diorang pun ambil, lepas tu diorang campur dengan air, kacau-kacau minum. Turun Allah turunkan ia ke atas mereka jadi macam apa, cebisan-cebisan benda manis yang dicampurkan dengan air yang diminum. Tapi yang Imam Syatibi nak kata kat sini, dia kata ini semua merangkumi lafaz man tadi, yang boleh kena dengan minuman yang campur halia, minuman campur berempah-rempah, yang mereka pada zaman berkenaan minum, gunakan untuk minum minuman bagi dia berperisa. Okay, dia kata apa? Li'anna Allah manna alaihim. Ada kata alman tadi, sebab apa Allah Ta'ala apa kata manna tadi boleh kena semua, kata Imam Syatibi, kerana Allah Ta'ala kurniakan bihi alaihim. Kurniakan manna, kalimah manna ya munnu, maksud dia kurnia, beri kurniaan, berikan anugerah. So, jadi boleh jadi kalimah manna tadi merangkumi semua anugerah Allah Ta'ala untuk mereka. Apa sih mereka nak semua Allah Ta'ala bagi dengan cara tersebut. Diorang dapatlah semua berkenaan, dikira sebagai kurniaan Allah Ta'ala. Pada tengah-tengah padang pasir, ketumbar nak buat mana? Halia nak buat mana? Faham tak? Tengah padang pasir, orang dapat mana benda-benda tu? Yang dikira kalau ikutkan penyedap makanan lah, penyedap untuk perisa kita makan. Jadi bila makan selera lah sikit. Kalau tak ada benda tu, nak makan apa? Tawar je kan? Jadi dekat sini dikatakan kurnia Allah Ta'ala ke atas mereka. Walidzalika ja'a fil hadis. Kerana itu datanglah hadis Nabi SAW. Nabi kata al-kam'atu minal manni. Kam'ah ni, nah sebenarnya ni kalau kita bukan hadis, maksud dia cendawan yang dalam tanah. Rupa dia kalau kita faham truffle. Tahu truffle? Tak tahu tak ada internet, korang tak bagi aku internet ni, macam mana nak tunjuk? Sekejap, nanti lain kali bagi. Saya pakai saya punya tu. Sekejap. Okay, sini lah. Tama. Bismillah. Oh, tulang dulu tak bawa? Serius? Tak, bukan. Pasal yang tu, pasal listrik saya simpan. Sekejap.
Sekejap putih lah. Putih. Tulang duyung. Ke apa? Atau ni apa? Kam'ah. Saya tunjuk kam'ah. Sekejap. Saya tunjuk. Tahun depan. Kawan saya kata dekat Saudi banyak. Benda ni kalau ikutkan makanan apa kalau orang Perancis dan sebagainya, kan dia gunakan babi untuk cari benda ni. Kalau dalam movie kan dia gunakan babi atau anjing untuk cari benda tanah-tanah. Rupa dia sekejap. Apa nampak tu ignore je Kam'ah tu macam-macam ada. Bela lah apalah. Ni. Macam tu. Dia truffle panggil. Ni ada black truffle, ada white truffle. Dia macam ni lah ni, macam ni. Dia biasa kat tanah, rupa macam tu, tapi kalau kita ambil dia actually cendawan. So benda ni datang daripada al-kam'atu kam'ah ni minal man, daripada manna ni. Manna yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Allah turunkan ke tanah kan, kemudian benda tersebut kan bila tak diambil jatuh, maka dekat situ tumbuh cendawan bentuk ni. Tapi cendawan ni sebenarnya ada guna dia. Guna dia, dalam hadis Nabi SAW nyatakan, dia kata ma'uha, dia kata minal manni allazi anzalallahu ala bani Israel. Termasuk daripada dia datang daripada manna al-manni yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Bani Israel. Cuma yang dalam Bukhari ada lafaz dia shifa'uha ma'uha shifa'ul ain. Air truffle ni ubat untuk mata. Sebenarnya saya tak try lagi. Saya minta kawan saya dapatkan, tak dapat. Memang ada. Mahal lah benda tu. Tapi dia sagak-sagak sikit je. Nak letak kat mata tak dan. Kan ambil ke apa dekat makanan tu, tonyoh kat mata. Tak ada. Dia benda tu biasa seketul tu mahal. Cuma orang kata dekat belah Saudi tak nilai sangat. Kawan saya kata. Memang ada kam'ah ni. Dia macam tu rupa dia. Dia kata air benda ni ubat untuk mata. Shifaul ain. Nak jaga lantak korang, tapi kau siapa nak menjaga lepas ni kan? Lantak kan. Tapi cerita dia benda ni memang ada lah dekat tanah Arab. Pasal kawan saya dulu tinggal di Riyadh, dia kata ada. Tapi dia dah pindah ke Turki, baru saya sebut kat dia kata. Saya tak sebut ketika dia ada kat sana. Kalau tak, dia betul ambil kan, dapatkan. Kam'ah. Truffle lah, dia cilik. Okey, jadi dia kata, dalam hadis Nabi sebutkan, ini datang daripada, yang tadi cendawan tu datang daripada manna yang akan turun kepada Bani Israel. Mana lepas dah tak ada tu, dia tumbuh cendawan tadi. Okey, cuma yang sambungan tu, air dia ubat untuk mata, itu dalam hadis Bukhari. Maka dia kata, fayakunul mannu jumlatan ni'amin. Dzakaran nasu minha ahadan. Dia kata, jadi manna ni, yang disebut dalam Quran tadi, dia adalah sejumlah daripada nikmat-nikmat yang disebut manusia, daripadanya akan unit-unit bagi nikmat tersebut. Yang kurniaan Allah Ta'ala, yang ni kata zanjabil, yang ni kata sekian, semua tu adalah individual daripada keseluruhan kurniaan Allah Ta'ala untuk mereka. Walaupun memang Imam Syatibi cakap itu, tapi yang kuatnya manna ni yang disebutkan dia adalah air, benda tu dia campur dengan air, minum. Dia ambil dari pokok, campur air, minum. Di manisan, panggil manisan. Banyak jumlah ulama mufassirin kata dia manisan. Rupa dia macam mana Allah Alam, tapi ada yang kata dia macam lah, macam cotton candy tu. Kan melekat kat pokok, kemudian dia ambil terus campur dengan air dan minum. Salwa tu burung. Kan itu yang kita kata, diorang sebut yang lain kan, seorang kata burung puyuh, seorang kata burung sekian. Semuanya burung, tapi cuma masalah gambaran berbeza-beza. Cara asasnya kat situ bukan percanggahan dari segi masalah pertentangan sebenarnya, tapi dia kepelbagaian dalam menggambarkan sahaja. Okay. Ikut apa tiap-tiap orang daripada satu tempat tu faham. Kalau kita sebut apa? Pelam. Kan pelam kan. Kita sebut pelam ni, orang belah perlis pun pakai pelam kan. Okey. Lepas tu kita ada mangga. Kita ada apa? Pauh. Cerita kelakar dia, tempat dekat perlis nama pauh ada. Tapi orang perlis tak panggil pelam tu pauh. Orang Kelantan panggil pelam tu pauh. Dia tak boleh panggil pelam jadi bunyi lain macam nanti kan.
Tak boleh sebut kan. Jadi dia beza tu. Jadi kalau kita perhatikan, mana orang Perlis tak pakai kalimah pauh. Tapi dia orang ada tempat nama pauh kat Perlis. Tapi tanya pauh tak pakai. Kalimah pauh dia tak pakai. Tapi bila dipakai belah Kelantan. Soalan kuliah kadang-kadang penggunaan kalimah tadi kan ikut negeri berbeza. Kan kita pakai ni mangga, kita pakai mangga, mempelam kita pakai semua. Tapi kalau pauh jaranglah. Cuma dalam pantun kita pakai. Kalau pergi Kelantan, buah pelam tu buah pauh. Faham kan? Jadi istilah digunakan, cakap ikut tempat. Okey, baik. Dia ada khulud min hadha an-naw, dia kata ma yadhkuruhul mufassirun min asbabin nuzul. Dia kata termasuk, dia kata daripada bentuk ini apa yang dinyatakan oleh ahli tafsir daripada sebab turun ayat. Sebab turun ayat kadang tiba-tiba disebut tentang Abdullah bin Ubay. Tapi ada kata kisah seorang lelaki di kalangan Aus. Ada kisah dia kata kisah satu ayat. Tapi ada beberapa kisah diceritakan sebab turun. Tapi bila kita baca balik kisah tu semua bertepatan. Maksud dia mungkin orang ni nampak kisah tu kat sini. Tapi tak ada siapa boleh clarify ayat tu turun untuk ini bukan untuk ini. Pasti tak tahu dia turun awal atau turun kemudian daripada kisah yang satu lagi. Jadi secara asasnya memang ayat-ayat Quran kadang sebab turun ayat ni boleh datang dengan bentuk macam ni. Bentuk yang dia panggil disebutkan oleh ahli tafsir, contoh-contoh. Tapi contoh tadi sebahagian dia maksud ayat. Bahkan mungkin dia mesti salah satu je sebenarnya. Tak boleh semua sekali serentak. Mesti salah satu. Tapi bila diorang ceritakan, yang ini cerita Abdullah bin Ubay. Yang ni kata cerita ni datang tentang lelaki nama sekian. Yang cerita nama sekian. Ada 3-4 orang dikaitkan dengan kisah satu ayat. Ayat yang sama, ada 3 cerita. Satu mungkin betul, 2 lagi mungkin contoh serupa dengan kisah berkenaan. Tapi kita lagi tak ada pentarjihan, maka kita boleh ceritalah. Ibn Kathir banyak buat macam ni. Kalau kita buka tafsir dia akan sebutlah. Dikatakan ayat ini turun tentang kisah sekian. Ada juga mengatakan kisah turun tentang sekian. Ada kata kisah turun tentang sekian. Dia buat 3 kisah kadang-kadang untuk satu ayat. Satu ayat 3 kisah. Macam baru ni dalam tafsir tafsir Ibn Kathir. Kelas dekat Islam Taklim. Contoh dia sekejap. Ini contoh. Ni nak fahamkan contoh Suratul Maidah ayat yang ke-51. 51. Jauh sikit dah, 60 lebih dah. Okey, sekejap. Nak tunjuk contoh. Okey. Dia ayat yang ke-51. Ni ayat ni. Ayat 51 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Yang kamu ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai para pelindung yang kamu beri taat setia, akan jadikan pemimpin pada kamu. Ba'duhum awliya'u ba', sebagai mereka pelindung bagi sebagian yang lain. Diorang satu sama lain tak apa. Kamu tak boleh jadi orang yang duduk di bawah taat setia pada mereka. Kalau kamu datang-datang negara tu memang dikuasai oleh orang bukan Islam, dan kamu duduk kat situ tak ada hal. Tapi kalau kata untuk kamu pilih sebagai non-Muslim sebagai ketua kamu, tak boleh. Orang kata wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang perwalikan mereka di kalangan kamu, maka dia tergolong daripada mereka. Innallaha la yahdil qaumad zalimin. Allah tak beri hidayah pada kaum yang zalim. Okey. Kalau kita buka dalam asbabun nuzul Ibn Kathir sebut 2 kisah. Okey, satu kisah dia kata dia kata sini. Ayatnya dia kata okey, kata Ibn Katsir rahimahullah, dia kata ikhtalafal mufassiruna fi sababi nuzuli hadhil ayatil karimat. Daripada 51 sampai 56 tu, apa sebab ayat ini turun? Kan ayat tu berbunyi pertama sekali, hei orang beriman, yang kamu ambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kamu. Kan? Okey, jadi dia kata ikhtalafal mufassiruna fi sababi nuzuli hadhil ayatil karimat. Bercanggahan ahli tafsir tentang sebab turun ayat-ayat mulia ini. Fadzakara As-Suddi berkata,
annaha nazalat fi rajulain. Ayat turun pada dua orang lelaki. Qala ahaduhuma li sahibihi, berkata seseorang lelaki itu pada teman dia, ba'da waqati Uhudin, lepas peristiwa Uhud. Ama ana fa inni dhahibu ila dzalikal yahudi. Adapun aku nak pergi kat Yahudi tu. Bahkan perang Uhud kan, perang Badar kan menang. Perang Uhud tiba-tiba kan umat Islam mati. 70 orang. Ramai mati. Hampir sama dengan mati ketika dalam perang sampai macam mana terbunuhnya orang musyrikin dalam perang Badar. 70 tu ramai di sisi mereka. Jadi ketika tu diorang adalah yang terasa macam bahaya ni kalau kalah ni. Menang sekali kalah, rasa macam kalah sekali. So, Nabi terpaksa berundur ke atas bukit Uhud. Sebab musuh serang kan, kejar. Jadi ketika tu ada orang yang buat ini kisah dia. As-Suddi kata, dua orang lelaki, seorang tu kata pada teman dia lepas peristiwa Uhud, adapun aku, dia kata aku akan pergi kepada lelaki Yahudi tu. Fa'awi ilaihi wa ta'awwadu ma'ahu. Aku akan pergi kepada dia dan aku akan jadi Yahudi bersama-sama dia. La'allahu an yanfa'ani idza waqa'a amrun aw hadatha hadithun. Dia kata moga-moga dia boleh selamatkan aku, menafaatkan aku apabila berlaku satu perkara atau terjadi sebarang kejadian. Aku lari. Qala al-akharu, ada pun seorang lagi pula cakap, wa amma ana, ada pun aku pula, fa inni dhahibun ila fulanin nasrani bisyam. Aku nak pergi pada si fulan Nasrani dekat Syam. Dia kata Kristian lah. Fa awi ilaihi wa atanassara ma'ahu. Aku nak pergi kat dia dan aku nak jadi Nasrani bersama dengan dia. Itu ayat pun turun. Dia kata fa anzalallahu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Yang kamu ambil Yahudi dan juga Nasrani sebagai para pelindung. Tempat kamu nak beri taat setia, kasih sayang, ketaatan. Jangan. Al-ayat. Okey. Itu satu. Kemudian qala Ikrimah, berkata Ikrimah, nazalat fi Abi Lubabah bin Munzir. Ada kata ini ayat turun pada Abu Lubabah bin Munzir, hina ba'athahu Rasulullah sallallahu ila Bani Quraizah. Ketika Nabi utuskan dia kepada Bani Quraizah. Bani Quraizah ketika mana diorang nak setuju dengan menyerah kepada Rasulullah sallallahu, Rasul hantar wakil. First wakil dihantar ni. Ketika bagi hantar Abu Lubabah pada bin Munzir ni, Abdul Munzir ni, dia pergi fasa'aluhu madza huwa sani'un bina. Apa dia itu Muhammad nak buat kat kami? Tak suruh dia orang menyerah, tapi dia orang nak tanya pada wakil Rasulullah ni, apa Rasulullah akan buat kat kami? Fa asyara bi yadihi ila halqihi, maka dia buat isyarat dekat dengan tangan dia dekat tengkuk dia. Dia buat macam tu. Ai innahu dzabh, ia adalah penyembelihan. So bila dengar buat isyarat macam ni, mestilah Yahudi tak nak menyerah. Sepatutnya dia diam ataupun dia bagi jawapan yang lain. Dia bagi tunjuk isyarat. Bila tunjuk isyarat, mestilah Yahudi tadi macam jadi kat sini yang turun ayat ni kepada dia. Sebab mungkin dia bagi tahu pada diorang sebab sayang kat diorang. Bagi tahu tentang apa Nabi nak buat, betul-betul apa Nabi nak buat. Itu contohlah. Okey, tapi akhirnya Yahudi diorang setuju untuk Sa'ad bin Mu'adh letakkan hukum. Tapi Sa'ad bin Mu'adh hukum mereka dengan hukum paling berat. Dibunuh semua lelaki dan dia yang telah balik, kemudian dibiarkan wanita dan kanak-kanak menjadi hamba. Tapi akhirnya Nabi SAW kahwin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Lalu semua para sahabat pun berkahwin, jadikan Bani Quraizah tadi tu masuk dalam masyarakat. Diorang asimulasi, hilang dia orang punya kabilah punya identiti. Kahwin dengan keluarga orang Arab dan hilang teruslah. Sebenarnya itu yang kena banyak orang tak tahu cerita. Semua budak-budak yang budak-budak belum balik dibiarkan hidup, semua yang dah balik dibunuh. Itu yang dibuat oleh Sa'ad bin Mu'adh. Ala kulli hal, isyarat dia itulah, isyarat tu tunjukkan dia ni. Okey, ada kata turun kat sini. Ketiga, qala Muhammad bin Ishaq, pengarang sirah Nabawi bin Ishaq, dia kata fakanat aula qabilatin minal yahud, awwalu qabilatin minal yahudi naqadat ma bainaha wa baina Rasulullah sallallahu Banu Qainuqa. Dia kata dahulunya yang pertama di kalangan kabilah Yahudi yang membatalkan atau melanggar apa janji di antara mereka dengan Nabi SAW adalah Banu Qainuqa. Okey. Fahaddatsani Asim bin Umar bin Qatadah, dia kata telah cerita kepada aku, Muhammad bin Ishaq kata telah cerita kepada aku Asim bin Umar bin Qatadah, qala, beliau berkata, fahasarahum Rasulullah SAW hatta nazalu. Lalu baginda telah kepung mereka
sehingga mereka pun setuju ala hukmihi, untuk ada atas hukum baginda SAW. Faqama ilaihi Abdullah bin Ubay bin Salul, Ibnu Salul. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul telah bangun kepada Rasulullah SAW, hatta amkanahu Allah minhum. Hina amkanahu Allah minhum, ketika Allah Ta'ala menangkan Rasulullah SAW ke atas mereka, ke atas Bani Qainuqa. Nabi nak hukum mereka, datang Abdullah bin Ubay kepada Nabi SAW. Faqala, maka dia kata, ya Muhammad, hei Muhammad, ahsin fi mawali, buat baiklah kepada maula-maula aku ni. Diorang inilah yang lindung aku, jaga aku. Ya, wa kanu hulafa'ul Khazraj. Bani Qainuqa dulu dia ada janji setia dengan dengan Khazraj. Kan dia Aus dan Khazraj kan. Jadi dia kata, qala fa abta alaihi Rasulullah SAW buat tak layan kat dia. Faqala ya Muhammad ahsin fi mawali. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, buat baiklah dekat maula-maula aku. Qala fa aradu an, lagi paling kat daripada dia. Fa'ada qala yadahu fi jaybi dir'i Rasulullah. Lalu dia masukkan tangan dia dekat belahan baju Rasulullah SAW. Dia peluk Rasulullah daripada situ, tak lepaskan Nabi SAW. Kalau Nabi tolak dia, koyak baju. Dia peluk Nabi macam tu. Faqala lahu Rasulullah, arsilni, lepaskan aku. Wa ghadiba Rasulullah SAW hina ru'ya li wajhihi zulala. Lalu telah marah Rasulullah SAW dan dilihat pada wajah baginda redup kan, rasa macam wajah mendung, marah sangat. Thumma qala wayhak arsilni. Nabi kata, hei engkau, lepaskan aku. Qala la, dia kata, tidak, wallahi la ursiluka hatta tuhsin fi mawali. Aku takkan lepaskan kau sampailah kau buat baik pada maula-maula aku. Dia kata arba'u hasirun wa salasun adari'un. Dia kata ada 400 pengepung, dan juga ada yang berpakaian secara penuh, sebagai seorang pahlawan 300 orang, 700 lebih kurang. Qad mana'uni min al-ahmar wal aswadi. Mereka pernah sekat aku daripada bangsa Arab dan bangsa Ajam. Diorang pertahankan aku. Jadi buat baik pada mereka. Okey. La tahsuduhum fi ghadati wahidin. Diorang buat baik pada aku, pertahankan aku. Engkau nak pancung mereka dalam satu pagi. Dia kata kepada Nabi SAW. Okay. Lalu ini menurut akhsyad dawair. Dia kata, aku seorang yang bimbangkan bencana. Qala, lalu berkata perawi, faqala Rasulullah SAW bersabda, hum laka, mereka milik engkau, terpulang pada engkau. Qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq menceritakan dia kata, fahadatsani Abi Ishaq bin Yasar an Ubadah bin Walid bin Ubadah bin As-Samit. Dia kata daripada Ubadah bin Walid bin Ubadah bin As-Samit, mana cucu Ubadah bin As-Samit. Qala lamma harabat Banu Qainuqa Rasulullah SAW, apabila memerangi Banu Qainuqa Rasulullah SAW, tashabbatha amruhum Abdullah ibn Ubay, telah mengkucak-kacirkan urusan mereka ni Abdullah bin Ubay. Pasal Nabi ada keputusan khas untuk kena pada mereka sebab diorang langgar janji, tapi berusaha untuk selamatkan mereka Abdullah bin Ubay. Wa qama dunahu, dan dia berdiri mempertahankan mereka. Wa masya Nabi dalam masa yang sama telah berjalan Ubadah bin As-Samit. Pasal ayat tu kalau kita baca 51 sampai 56 ada sebut berkenaan dengan yang pertama orang yang macam ni, kedua orang yang setia dengan Rasulullah SAW. Ubadah bin As-Samit telah berjalan kepada Rasulullah SAW. Wa kana ahadu Bani Auf bin Khazraj. Dia ni salah seorang daripada lelaki di kalangan Bani Auf bin Khazraj. Lahu man halafahum mithlu alladhi li Abdullah bin Ubay. Dia ada seumpama Masya Allah bin Ubay, ada 700 lebih orang yang pertahankan dia, lindung dia. Okay. Tapi dia kata faja'alahum ila Rasulillah. Dijumpa Rasulullah, dia kata diserah semua kepada Rasulullah SAW. Wa tabarra ila Allah wa rasulihi, dan dia berlepas diri kepada Allah juga Rasulnya min halafihim, daripada perjanjian dengan mereka. Dia tak nak dah, disanggup lepaskan. Allah bin Ubay contoh munafik yang bertahankan. Dia ni contoh Ubadah bin As-Samit, dia adalah contoh mukmin yang kembali kepada Allah juga Rasulnya, tak kisah tentang perjanjian dengan manusia dah. Okay. Wa qala, dia kata ya Rasulullah, dan dia kata wahai Rasulullah, abra'u ilallahi wa ila rasulihi min halafihim. Aku berlepas kepada Allah dan kepada Rasulnya daripada perjanjian dengan mereka. Wa atawallallaha wa rasulahu wal mu'minin. Aku memperwalikan Allah, Rasulnya, dan juga orang beriman. Wa abra'u min halafil kuffar wa wilayatin. Aku berlepas diri daripada perjanjian orang-orang kafir dan juga wilayah ataupun perlindungan mereka. Semua dilepaskan. Jadi kat sini dua-dua ayat tadi, yang pertama tu 51 kena pada dia, pada Abdullah bin Ubay.
Okey, kemudian ayat berikutnya ayat 56, wa may yatallahi wa rasulahu wal mu'minun walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang memperwalikan Allah dan rasulnya dan orang beriman, maka kumpulan Allah mereka lah yang menang. So turun pada dia. So dua orang lelaki lah. Tadi mula tadi lain kan sebut. Ini kada ni sebut kisah lain pula. Warawal Imam Ahmadu an Usamah bin Zaid. Imam Ahmad daripada Usamah bin Zaid. Qala, dia kata dakhaltu ma'a Rasulullah SAW ala Abdullah bin Ubay na'uduhu. Aku telah masuk bersama Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Ubay. Kami melawat dia ketika dia sakit nak mati. Faqala lahu Nabi kata pada dia, qad kuntu anhaka an hubbi yahud. Aku telah larang kau daripada mencintai orang Yahudi. Inilah keadaan kau jadi sekarang. Sebab dia sangat cinta Yahudi tadi, kerana pernah berjasa, dia lupa tentang kedudukan Allah dan Rasulnya. Sampai last sekali nak mati pun masih lagi keadaan sedemikian. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Ubay, qad abghadahum As'ad bin Zararah, telah menjadikan mereka marah As'ad bin Zararah. Mana aku tak perlu dah jadi orang kedua. Dia orang dah benci dekat As'ad bin Zararah, dah buat dah. Takkan aku nak buat juga. Famata, dia mati macam tu. Mati dalam keadaan dia sayang pada Yahudi lagi. Okey. Kalau ikut sini dalam kisah ni ada 3 kisah. Kisah ini Abdullah bin Ubay, Ibn Salul dan Wadah bin As-Samit. Kemudian kisah yang dikatakan oleh tentang Abu Lubabah bin Abdul Munzir ketika Nabi utuskan dia kepada Bani Quraizah untuk maklumkan, suruh diorang menyerah, dia buat syarat. Dan yang pertama tadi adalah kisah 2 orang lelaki. Seorang kata nak pergi pada Yahudi, si Fulan duduk jadi Yahudi dengan dia, kalau apa jadi aku lari kat dia. Seorang lagi kata dia akan pergi pada si Fulan, buat jadi Nasrani, kalau apa jadi kat orang Islam, dia lari kat sana. Dia nak jadi backup tempat dia backup kan. Duduk dengan orang beriman, dia buat, lepas tu dalam sama dia janji dengan kafir tadi. So jadi ada 3 cerita dekat sini. Kalau ikut kepada macam kita punya nota tadi kan, dia kata dia kata ada khulu dia minal hadha nau'. Dia kata akan masuk, dia kata seperti bentuk ini adalah apa disebut oleh tafsir di kalangan disebut oleh tafsir daripada sebab-sebab turun ayat. Fahiya kal misal. Kalau kita lihat 3 kisah tadi macam kena aja dengan ayat tersebut. Okey. Fa yakunu min dia kata misal fa idza qila nazalat hadhil ayatu fi kadza, maka bila dikatakan diturunkan ayat sekian, diturunkan ayat sekian pada kisah sekian, kata waqilah fi ghairi dzalika min asbab, dan dikatakan juga bukan selain itu daripada sebab-sebab, ada kata lain. Kali ini kata macam ni, ulama ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Dia kata fa innaha kal amsilati. Secara keseluruhan dia seperti contoh-contoh. Tadkhulu fi hukmil ayati, yang masuk dalam hukum ayat tersebut. Unless kita ada dalil lain yang buktikan bahawa kisah itu turun pada satu lagi. Pada salah satu di antara 3 tadi. Mana yang satu tu betul, yang ini adalah contoh. Yang ini adalah contoh. Tapi yang satu itulah punca utama ayat itu turun. Punca utama ayat turun salah satulah di antaranya. Nak kata semua sekali, wallahualam. Tapi secara tak langsung, tapi aplikasi maksud semua kena. Tapi punca betul turun ayat, kalau kita ada bukti, baru kita bincang. Kita akan tarjihkan. Kalau tak ada, dan kita terima. Kalau ahli tafsir tadi kata kisah ni, pasal ayat itu datang dengan umum tajuk dia. So mana-mana nak masuk dalam tajuk berkenaan, kita kata ia dipakai. Dan bukan percanggahan pun. Bukan percanggahan. Bahkan dia adalah kepelbagaian cerita bagi satu benda. Dia boleh jadi untuk banyak perkara. Macam kita cerita tadi tu kes apa? Sahabat bercakap dalam solat tu kan. Ada orang kata dengan saya, Ustaz bukan ketika bangun rukuk ke? Kan saya kata macam entah aku baca lain, kau baca lain kot. Okey, tapi yang pentingnya memang dia akan ada kadang-kadang contoh dimasukkan dalam sebab turun ayat. Contoh okey. Dia kata okey, wa hadzani nau'an, dan 2 bentuk ini as-sabiqan humal ghalibani fi tafsir salafil ummati. 2 bentuk, yang pertama dan kedua. Yang pertama yang banyak-banyak cerita, banyak kalimah disebut tapi maksud dia satu. Okey, ataupun yang satu dalam Al-Quran datang satu kalimah umum, semua ahli tafsir sebut contoh-contoh daripada umum tadi. Kata pengarang buku kita, dia kata 2 bentuk ini as-sabiqan yang telah lalu humal ghalibani ala tafsiri salafil ummati. Kedua-duanya adalah yang paling biasa pada
tafsir salaf umat ini. Boleh katakan surah umat salaf punya tafsir macam ni lah. Yang sebenarnya berlaku. Bila orang tu baca, As-Suddi kata, Mujahid kata, Ibn Abbas kata. Bila kita tengok balik, inilah kebiasaan dia. Okey, bukannya berlaga. Tapi dia adalah sama ada contoh daripada yang umum ataupun semua kalimah tadi berlainan tapi kita faham balik dia adalah satu saja maksud dia. Okey. Kama qala Syekh Islam Ibn Taimiyah tak. Macam dia kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, itulah cara pengertian yang awal patut kita faham. Okey, baik. Wallahu alam, kita berhenti situ. InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Bentuk ketiga pula, bentuk ketiga daripada khilaf tanawwu'. Khilaf kepelbagaian, bukan pertentangan. Okey. Baik, wallahu alam. Ada soalan? Tak ada Tak ada. Okey, wallahu alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.